Hai, Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada Abang Jo, si penglipur lara. Dia adalah seorang YouTuber juga yang memang famous. Aku rasa kebanyakan korang dah memang tahu dah. Tetapi kepada korang yang tak tahu siapa Abang Jo, si penglipur lara, dia pun berkongsi pengalaman seram daripada follower dia sendiri. Dan kisah-kisah dia memang menarik. So kalau korang tak dengar ataupun tak tengok channel Abang Jo ni, memang rugi. Aku tinggalkan link dekat description bawah guys. Tapi malam ni aku bukanlah nak berkongsi kisah seram, tetapi sebaliknya aku nak buat penerangan sedikit kenapa aku decide untuk memberhentikan sekejap. Seperti mana yang korang dah lama follow aku. Kepada sesiapa yang dah lama follow aku, korang tahu dah jenis konten macam mana yang aku buat dekat channel ni. Dan kepada yang baru, aku banyak berkongsi pengalaman ataupun kisah seram dekat Zaf channel ni. Tetapi sejak 2 menjak ni, lately ni lah, aku terpaksa berhentikan sekejap. Dan itulah yang aku nak terangkan kepada semua orang kenapa. Dan insyaAllah dapat memberi pengajaran sedikit sebanyak, especially kepada YouTuber yang baru yang decide untuk buat konten berkenaan kisah seram ataupun yang sama lah macam mana yang aku buat. Korang akan belajar something lah dekat video kali ni. So tanpa lengah masa guys, let's go malam Anchor guys. Last year aku decide untuk berkongsi. Aku tak tahu platform mana yang sesuai untuk aku berkongsi pengalaman aku sendiri, especially pengalaman tentang benda-benda yang seram. Sebab kan aku jenis suka tengok cerita seram. Dan aku suka cerita-cerita yang menarik, especially cerita berkenaan dengan alam gaib ataupun benda-benda yang kita tahu tetapi ada juga kebanyakan daripada kita yang kurang percaya. Jadi channel ni bukanlah semata-mata seram, tetapi lebih kepada aku nak share pengalaman. Dan juga daripada pengalaman tu sendiri, aku nak semua yang tengok belajar something. Dan sepanjang setahun juga aku dah buat channel ni, dan Alhamdulillah di atas sokongan korang semua, aku berjaya sampai ke tahap ni. Walaupun masih baru lagi, aku masih kecil lagi, tetapi sokongan yang aku dapat daripada korang, termasuklah daripada YouTuber-YouTuber lain, amatlah positif. Dan aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Walaupun aku dah cakap benda ni berulang-ulang kali, tetapi percayalah cakap aku tak mampu nak balas jasa korang sekarang. Tetapi aku amat hargai apa yang korang buat. Malam ni aku nak berkongsi dengan korang kenapa sekarang, kenapa selepas setahun. Macam yang korang tahu, aku banyak buat video berkenaan kisah daripada follower aku. Aku buat ada TikTok. Yang mana belum follow, bolehlah follow. Sama je nama Zaf channel juga. So dekat TikTok pun aku banyak berkongsi pengalaman ataupun kisah-kisah seram. Ada juga orang yang nak berkongsi pengalaman dia orang, aku ceritakan. Tetapi sepanjang setahun aku buat, ada beberapa kali yang aku terima gangguan, especially semasa rakaman lah. Itu apa yang aku boleh bagi tahu korang. Dan benda ni aku dah expect, aku dah jangka akan berlaku. Kerana sebelum aku buat YouTube channel ni, sebenarnya aku dulu, especially time sekolah lah, aku bukanlah sixth sense, tetapi orang cakap aku senang nampak, aku senang apa orang cakap, tetapi aku senang nampak berbanding orang lain. So dah banyak dah pengalaman aku yang aku kongsikan selama 1 tahun. Bermacam-macam pengalaman seram sewaktu aku belajar, sampailah aku habis belajar, sampai aku menetap dekat Kajang. Dan semata-mata aku buat konten ni hanyalah untuk pengajaran, bukanlah untuk sesiapa yang taksub ataupun cuba mencari. Aku bukanlah sejenis orang yang mencari kisah seram semata-mata untuk buat orang takut. Sebab tak guna bagi aku buat konten YouTube kalau tidak boleh memberi apa-apa pengajaran. Itu bagi aku hanyalah sia-sia lah kalau macam tu kan. Walaupun hanyalah hiburan, tetapi aku nak juga at least ada something yang viewer aku boleh belajar. So nak dipendekkan cerita, kalau korang tengok konten aku yang sebelum ni pun ada aku bagi tahu yang kadang-kadang bateri kamera aku terpadam apa semua. Tetapi kejadian yang berlaku, sebaik sahaja aku buat konten untuk nenek si bongkok 3,
Kalau korang yang mana belum tengok, aku tinggal link kat atas ni. Aku nak bagi tahu korang something yang aku mendapat. Alhamdulillah, aku berkenalan dengan seorang hamba Allah. Dan hamba Allah ni aku teramat bersyukur bila aku dapat kenal abang yang aku dah anggap abang lah. Walaupun aku baru je kenal dia, tetapi aku dah anggap dia abang aku kerana jasa dia sudi melayan YouTuber bawah macam aku. Ataupun aku boleh cakap kepada korang yang baru mula macam kita ni. Sebab bukanlah aku nak cakap YouTuber lain tak bagus, ataupun YouTuber yang besar tak sebagus hamba Allah ni, tetapi aku bersyukur dalam ramai-ramai tu aku berkenalan dengan tak lain tak bukan Abang Jo si penglipur lara. Dan seperti mana yang korang nak tahu, kalau korang yang nak tahu, aku berpeluang untuk dapat menghubungi Abang Jo ni, dan kita orang dah decide untuk buat kolaborasi ataupun collab lah, untuk buat konten bersama-sama. Lagi pula konten Abang Jo dengan aku tak jauh beza. Dia pun ceritakan pengalaman seram, dan aku sendiri pun pernah alami dan dengar kisah-kisah seram. Jadi aku invite Abang Jo, dan atas kesudian dia, dia sudi untuk collab dengan aku dekat Zaf Channel ni. Tetapi itulah, orang cakap susah untuk aku tunjukkan video tu kerana kita orang alami gangguan ataupun dugaan yang teramat hebat sepanjang rakaman aku bersama Abang Jo pada malam hari tu. Hari ni hari Isnin, aku bagi tahu kerana hari ni aku berkesempatan untuk jumpa dia sebab kita orang nak settlekan a few thing about kita orang punya video yang kita orang record hari tu. Abang Jo collab dengan aku. Banyak guys masalah dia. Aku akan terangkan satu persatu sejak daripada hari aku buat konten tu lagi. Benda yang jadi dekat aku ni berlaku, permulaan dia bukanlah daripada time aku nak collab dengan Abang Jo, tetapi sebelum tu lagi ada beberapa episod, especially episod kalau korang yang belum tengok, korang boleh tengok, ada aku berkongsi pasal Spirit of the Coin. Itu pengalaman aku sendiri, macam mana aku membesar dengan boleh nampak benda-benda ni. Dan sejak tu lagi, Allahu Akbar. Okey, tak apa, kita teruskan. Dan sejak tu lagi dah macam-macam gangguan yang aku dapat. So pada pukul 1 pagi tu, sebaik sahaja aku habis buat rakaman, dalam pukul 2 macam tu, aku pun terus masuk ke dalam bilik dan aku tengok isteri aku masih berjaga. Walaupun sebelum aku buat konten tu dia dah tidur. Dan aku tanya dia kenapa dia belum tidur. Apa yang dia bagi tahu aku itu telah membuatkan salah satu sebab kenapa aku nak berhentikan kejap, kerana pada masa aku buat rakaman dalam pukul 1 lebih macam tu, isteri aku cakap yang dia ingat aku dah masuk dalam bilik. Sebab dia dengar macam ada someone buka pintu. Lagi bertambah teruk apabila dia cakap yang sewaktu dia tengah tidur, dia rasa macam ada orang yang tiup di telinga dia. Kalau korang nak tahu, aku jenis suka sakat isteri aku. Aku suka kadang bila dia dah tidur, biasalah kita macam mengganggu kan, orang cakap gurau-gurau manja. Aku kadang berdiri kat sebelah dia, tiup muka dia saja. Lepas tu dia terjaga, dia tengok oh macam kacau dia tidur apa semua kan. Tak adalah selalu, tetapi kadang aku buat. So dia ingat aku yang tiup ke arah muka dia pada masa tu. So apabila dia bangun, dia tengok aku tak ada dalam bilik time tu. Dan dia dengar rupanya aku masih lagi rekod untuk video Spirit of the Coin tu. Esoknya dia beritahu aku benda tu. Aku teramat terkejut. Aku tak sangka. Dan sebelum tu lagi beberapa kali isteri aku pernah dihimpap waktu tidur, yang mana korang dah pernah experience, memang teruk. Alhamdulillah aku tak pernah experience, tapi aku tahu isteri aku teramat takut. Dia pernah sekali disergah oleh sesuatu yang apabila dia buka mata je, benda tu betul-betul ada depan muka dia dan dia terjaga. Kebanyakan gangguan yang dia terima waktu aku tengah buat rakaman. So apabila aku seorang dekat dalam bilik ni dan isteri aku tengah tidur, time tu lah berlaku beberapa kejadian. Dan aku bukan tak percaya, tetapi aku terpaksa memberanikan diri aku semata-mata supaya isteri aku tak bertambah takut. Dan aku tak nak dia terlalu takut, sebab benda ni mudah untuk mengganggu kalau kita terlalu takut
sampai terbawa-bawa, ataupun aku boleh cakap taksub sangat. Itu telah teruk bagi aku untuk aku teruskan konten malam seram, ataupun aku lebih panggil pada malam anchor. Tetapi pengalaman sewaktu aku dapat peluang collab dengan Abang Jo, aku contact dia dan dia pun bersetuju untuk masuk dekat channel aku, berkongsi 2 kisah. Okey, Abang Jo dia dah pun, aku dah rekod pun dengan dia 2 kisah berkenaan dengan pengalaman dia sendiri. Dan mesti banyak antara korang yang especially follower daripada channel Abang Jo support aku untuk tengok Abang Jo. Aku appreciate sangat, terima kasih. Tetapi aku teramat minta maaf sebab video tu tak ada lagi. Dan kenapa video tu tak ada lagi adalah kerana aku dan Abang Jo terima bermacam-macam dugaan lah. Aku tak nak cakap gangguan lah, aku boleh cakap dugaan sewaktu dan juga selepas rakaman. So apa yang jadi sewaktu rakaman adalah, pada permulaan sewaktu Abang Jo baru lagi, pada lebih kurang dalam 10 minit sewaktu aku tengah berborak dengan Abang Jo belum mulakan cerita, baru sahaja nak mulakan cerita, lampu belah sini yang korang nampak sekarang ni, dia aku boleh cakap, aku berani cakap aku dah charge semua. Lagi-lagi bila YouTuber kecil macam aku dapat peluang untuk collab dengan Abang Jo, aku lagilah akan make sure semuanya bateri fully charge. Aku dah charge semua bateri kamera, bateri lampu main, dan 2 lampu ni aku dah charge penuh. Tetapi dalam 10 minit rakaman, yang kejap kan aku akan tunjukkan semua gangguan yang aku dah kena sewaktu aku buat rakaman dengan Abang Jo. Lampu ni terpadam guys, less than 10 minutes, kurang daripada 10 minit lampu ni terpadam. Dan macam aku cakap tadi, rakaman aku dan Abang Jo berborak selama 1 jam 20 minit So agak lama. Tetapi kalau korang ingat bateri ni tak tahan lama. Kalau bateri ni penuh, dia boleh tahan at least 2 ataupun ke 3 hari Tetapi ni kurang daripada 10 minit lampu ni dah terpadam. So dalam rakaman tu aku dah bagi tahu Abang Jo yang aku dah rasa tak sedap. Dan Abang Jo pun turut mengatakan yang dia ada terima gangguan. Okey, aku tak nak kongsi dulu apa yang dia kena. So daripada situ kita orang dah tahu dah. Okey, tapi kita orang biarkan dan kita orang teruskan. Sebab lagi pula dah halang buat. So kita orang just teruskan buat. Tak lama lepas tu, gangguan kedua yang aku dapat, okey, aku cepat sikit Gangguan kedua yang aku dapat adalah, nanti korang akan dengar umpama ada bunyi bisikan suara dekat mic aku. Itu gangguan kedua. Gangguan ketiga adalah bunyi orang berjalan dekat atas. Dan kalau korang nak tahu, rumah aku yang paling atas. Itu dah teruk, tapi kita orang teruskan juga. Okey. Dan ada beberapa kali bunyi dekat atas, dia bunyi hentakan. Dan yang paling teruk sepanjang rakaman tu yang aku dapat adalah kamera aku bergegar guys. Okey, kalau korang ingat aku tersepak ke apa ke, tak guys. Sebab kalau korang nak tahu, macam aku duduk sekarang ni, kalau aku dah duduk, kaki aku memang aku akan letak situ je, aku tak gerak-gerak dah. Sebab nak elak benda-benda macam tu lah. Tetapi dalam rakaman tu korang akan nampak kamera aku bergegar. Dan kalau korang nak tahu, aku padam satu bilik ni tau. So lampu main dekat betul-betul depan tau. Aku tak nampak apa belakang aku sekarang ni. Dalam rakaman tu aku terbeliakkan mata aku sebab aku perasan kamera aku bergegar guys. Especially dah lah aku tengah dengar Abang Jo cakap, sekali aku dengar, aku nampak kamera aku gegar. Itu teruk lah, itu teruk. Itu aku sepanjang aku tak boleh nak stop sebab aku tengah berborak dengan Abang Jo. Abang Jo tengah rancak bercerita, aku tak nak mengganggu mood dia. Dia tengah berkongsi pengalaman dia kan. Tetapi time kamera aku bergegar tu, aku dah agak takut sebenarnya. Lepas kamera bergegar je, korang akan dengar umpama ada bunyi bersiul. Ada orang bersiul lepas tu. Yang time rakam ni aku tak dengar. Aku perasan semua benda ni time aku edit. Sebab time edit kita orang akan pakai earphone apa semua sebab nak dengar audio okey ke tak apa semua. Aku ada dengar bunyi siulan. Ada umpama macam orang bersiul tapi slow je. Okey, itu adalah sepanjang rakaman lah. Okey, lepas tu aku dah contact Abang Jo. Abang Jo pun cakap dia pun ada terima beberapa gangguan. Tetapi itu aku akan minta izin Abang Jo dulu untuk berkongsi apa yang dia kena.
Dan pada hari ni, why aku bagi tahu hari ni hari Isnin adalah hari ni baru petang tadi aku berjumpa dengan Abang Jo sebab aku nak ambil file video rakaman daripada pihak Abang Jo. Abang Jo dah siap-siap rakam video dia untuk dia pass ke aku. So aku edit, barulah korang boleh nampak aku dan Abang Jo, supaya senang kan. Dia datang all the way daripada jauh, okay, dia datang ke tempat aku. Kita orang pun nak transfer file, okay. File tu ada dalam laptop dia. Aku pun Abang Jo suruh bawa pen drive untuk transfer. Dan sewaktu kita orang buat, dalam setengah jam video tu boleh play. Video tu tak corrupt. Aku punya pen drive, video tu 6GB. Aku punya pen drive kosong 58GB guys. So besar gila. Tetapi bila nak transfer, video tu tak boleh transfer. So time tu kita orang dah susah dah. Petang tadi dah susah macam nak fikir macam mana. So Abang Jo pun decide, okay tak apa Zaf ambil phone Abang Jo, Zaf pergi transfer dekat laptop Zaf, tengok boleh ke tak. Sama ke? Tak boleh. So nak dipendekkan cerita, selepas pendrive aku tak boleh, kita orang pun decide, okay, Abang Jo cakap jom cari kedai komputer. Kita suruh orang komputer tu transferkan daripada phone ke pendrive aku. Okay, kita orang pergi kedai komputer, kita orang spend time, aku boleh cakap at least sejam guys. Dan 3 orang yang kerja kedai komputer tu pun pelik kenapa file tu tak boleh keluar pun daripada phone Abang Jo. Yang cakap tak boleh keluar file tu, diorang pelik sebab diorang try diorang punya pendrive sendiri, sebab diorang ingat pendrive aku rosak. So diorang try, aku rasa boleh cakap 5-6 kot pendrive diorang try untuk transfer. Diorang pun pelik kenapa video tu tak boleh keluar. Dan kalau boleh keluar pun, transfer daripada phone ke komputer, daripada komputer nak masuk ke pendrive, tak boleh guys. Abang Jo sendiri tanya file tu okey ke tak, diorang cakap okey je, boleh play, tak ada corrupt pun sebenarnya. So itu dugaan yang aku dengan Abang Jo alami. Sebab itulah aku minta maaf sangat-sangat kenapa video tu tak ada. Itulah jawapan yang aku harap dapat menerangkan why video aku collab dengan Abang Jo masih aku tak boleh buat. Sebab video tu aku tak dapat. Dan Abang Jo dah try hantar guna Telegram, dah try hantar guna Google Drive, semua tak boleh guys. Allahu Akbar, aku tak dapat guys. Dan untuk aku teramat kecewa, aku teramat sedih, especially bila Abang Jo sanggup meluangkan masa bersusah payah. Aku tak nak hampakan dia, tetapi aku minta maaf lagi sekali, especially kepada Abang Jo. Kalau Abang Jo tengok saya minta maaf Abang Jo, saya tak tahu kenapa benda ni jadi. Dan macam abang cakap, saya terima dengan hati yang terbuka. Setiap dugaan Allah mungkin nak gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah aku terima benda ni. Cumanya aku harap korang teruskan support channel aku dan juga channel Abang Jo si Polipolara, supaya kita berdoa beramai-ramai yang benda ni tidak berlarutan, tidak berpanjangan. Dan insya-Allah aku akan teruskan konten Malam Anchor, tetapi aku hanyalah ingin meminta daripada korang, kalau boleh aku mungkin berhentikan sekejap segmen Malam Anchor. Aku akan buat konten juga, tetapi berkenaan dengan kisah benar. Aku tak adalah relate dengan hantu ataupun benda-benda ni lah Sebabkan benda ni dah mengganggu aku, especially aku tak nak di-effect keluarga aku. Aku tak nak di-effect Abang Jo. Aku tak nak, sebab aku rasa ini adalah tanggungjawab aku untuk menjaga keluarga aku, untuk menjaga orang di sekeliling aku. So aku harap korang dapat maafkan aku, dan aku harap korang boleh teruskan sokongan korang dengan support Zaf Channel guys. So itu sahaja yang aku nak terangkan dekat korang pada malam ni. InsyaAllah aku akan terus buat konten, dan aku harap aku dapat tengok komen-komen korang dekat bawah, supaya kita sama-sama meriahkan dan berkongsi pendapat dan juga ilmu dalam bidang YouTube ataupun apa-apa bidang yang kita buat. So sebelum habis, aku just berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya korang semua yang tengok ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, panjang umur, sihat tubuh badan, dan stay safe, stay healthy guys. Kita jumpa lagi dalam Malam Anchor yang akan datang. Assalamualaikum guys. Aku buatlah for the last time, Malam
Mhm. Terus tak ada siapa Boleh bang, tapi jap bang. Saya ada satu benda nak bagi tahu abang. Ini memang seram lah. Okey, sepanjang saya rasa semua yang tengok dah tahu dah. Sepanjang saya buat kisah seram, ada beberapa kali memang kalau cerita tu berdasarkan kisah benar, saya akan terkena gangguan sikit. So macam tadi time abang cerita, dan saya boleh jujur ni benda ni tak pernah jadi. Salah satu lampu belakang saya dah padam dah sebenarnya. Lepas tu yang saya pelik adalah kalau korang semua nak tahu, bila saya dapat tahu yang saya akan collab dengan Abang Joe, saya dah fully charge lah. Bateri kamera, bateri lampu semua dah charge. Tetapi saya tak tahu kenapa lampu belakang ni padam.